kamu kosongkan hati kamu daripada duk ghaflah dengan kehidupan dunia, daripada duk fokus sangat dengan kesedapan dunia. Sedaya mungkin kosongkan hati dan fikiran kamu daripada duk tumpu dunia semata-mata. Kata Nabi, fa innahu man kanatid dunya akbar hammih. Sesungguhnya mana-mana orang yang menjadikan dunia ini sebesar-besar himmahnya. Himmah ni apa? Tumpuan dia, tempat jatuh hati dia, fokus dia. Siapa yang menjadikan dunia ini, kata Nabi SAW, akbar hammih, sebesar-besar benda dalam hidup dia, afshallahu ta'ala dai'atah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselera akan urusan hidup dia. Allah bagi banyak sampai dia tak ada nak kontrol kehidupan dunia dia. Allah bagi kehidupan dunia dia ni complicated, jadi berserabut sampai dia tak ada nak susun hidup dia. Keluarga dia berselera, anak-anak dia berselera, ibadah dia entah ke mana, kerja buat dia tak selesai. Afshallahu ta'ala dai'atah, Allah tak bagi berimpun elok urusan hak dia duk buat. Dia jadi berselera. Dalam duk buat kerja dunia, dia dapat panggilan telefon, anak dia kena tangkap buat benda tak elok. Dalam dia duk hambat dunia sampai dia tak peduli akhirat dengan ibadah dan sebagainya, tiba-tiba dia dibuang kerja. Pasal apa? Disabitkan kesalahan menggelakkan wang syarikat. Dia dengan dunia dia ni, dia berasa dia susun elok dah, tapi oleh kerana keduniaan dia itu, keutamaan dia, akhirat dia menjadi nombor 2 dan 3, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tak tolong susun kehidupan dia. Kita ni tuan-tuan, kalau Tuhan tak tolong susun, serabut. Tuan-tuan pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, siapa nak tolong pastikan keselamatan anak kita, kehidupan dia, sosial dia, pergaulan dia, akhlak dia, iman dia? Tak ada lain melainkan Allah yang nak tolong jaga dia. Kita pergi ke timur, isteri kita kerja di barat. Kita pergi ke sana, anak kita duk ada di universiti. Kita duk ada di Kedah, anak kita duk ada di London. Siapa nak tolong pastikan dia dalam pengawasan, dia dalam keadaan terpelihara, melainkan Allah. Maka mau tak mau, orang beriman ni dia tak boleh lari daripada pergantungan dia dengan Allah. Dia nak kena bergantung harap dengan Allah. Siapa pun kita, ustaz ke kita, tuan guru ke kita, cikgu ke kita, siapa pun kita, sehebat mana pun kita, kita tak boleh kontrol hidup kita sendirian. Tak boleh. Kita peduh nak bagi elok dah, tapi tak, Tuhan tinggal kita seorang-seorang, jahanam kita. Anak nombor 1 kita susun nak bagi jadi lagu ni, nombor 2 nak bagi dia hafal Quran, nombor 3 nak bagi dia, kita susun tu, tapi Allah tak tolong kita, serabut kita. Pasal apa? Pasal keduniaan menjadi keutamaan dalam hidup. Bahkan kata Nabi SAW, wa ja'ala faqrahu baina ainai, di antara dua mata dia Tuhan bagi jadi fakir, tak cukup dengan apa yang ada. Masa dia gaji 2,000, dia berasa kalau satu hari nanti aku gaji 6,000, Alhamdulillah, masa tu aku boleh lah aman sikit, nak boleh pergi mengaji ke, nak boleh buat ibadat ke, pasal masa tu cukup dah. Tapi waktu Allah bagi dekat dia 6,000, 6,000 tidak cukup bagi dia. Pelik bin ajib yang kata dunia ni tuan-tuan.
Satu orang yang Tuhan bagi dekat dia 6-7 ribu sebulan, dia tidak cukup dengan kehidupan dia. Kawan sebulan 1,500 cukup. Dia ni pun anak 5 orang, dia ni pun anak 5 orang. Dia ni pun ada rumah, dia ni pun ada rumah. Dia ni pun ada kerja, dia ni pun ada kerja. Dia ni pun anak mengaji pandai, dia ni pun anak mengaji pandai. Tapi dia ni, dia kena urus hidup dia sampai 8-10 ribu. Dia ni 1,500-2 ribu, campur dengan bini pergi kerja tolong sikit-sikit, lebih kurang isi rumah 3 ribu ke bawah. Cukup Tuhan bagi. Siapa tolong susun? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang menjadikan dunia itu keutamaan dia, wa ja'ala faqrahu baina ainai, dia duk nampak tak cukup je, mata dia tu tak cukup. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan buat main tuan-tuan yang kata dunia ni. Ada orang Tuhan bagi fakir di antara 2 biji mata dia, waktu dia duk genggam sebulan 20 ribu pun dia berasa tak cukup. Aku nak kena cari lagi projek apa yang boleh jana duit, tak cukup. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini dunia. Kata Nabi, wa man kanatil akhirah akbar hammi, mana-mana orang yang menjadikan akhirat keutamaan fokus hidup dia, jama'allahu ta'ala lahu amrah, Allah tolong himpunkan urusan kehidupan dia, urusan kerja dia, urusan kerja buat dia semua, Tuhan tolong. Jama'allah, Tuhan tolong himpun. Hak berselera, Tuhan tolong himpun. Hak tak boleh selesai, Tuhan bantu dia sampai selesai. Hak dia tak dapat tengok anak dia duk ada di mana, Tuhan tolong mengawasi anak dia. Benda-benda macam ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak fikir, kita tak nampak. Tapi bila Nabi bagi tahu macam ni, baru kita nanti nampak. Siapa nak jaga iman anak kita setelah kita didik dia sampai dia besar, kita lepas dia pergi sampai luar negara, siapa nak kontrol dia di sana? Kita boleh telefon dia seminggu 2 kali, seminggu 3 kali je, paling kuat telefon. Kita tak boleh ada dengan dia, mata kita pun tak ada dekat dia, melainkan Allah bantu kita. Kita doa aja, ya Allah jaga anakku, ya Allah bagilah anakku ni jumpa dengan orang-orang yang baik-baik, yang boleh bantu dia, boleh bantu iman dia, boleh bantu ibadah dia. Kita doa, Allah bagi. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, orang yang menjadikan akhirat keutamaan dia, Allah tolong himpun kehidupan dia, dan Allah menjadikan dalam hati dia ni berasa cukup, berasa kaya, berasa cukup dah. Tuan-tuan, ghina maksud dia rasa kaya dalam hati ni. Alhamdulillah cukup. Banyak ni pun cukup, banyak ni pun cukup, lagu mana pun cukup Tuhan bagi. Waktu kesempitan berasa sempit, tapi Tuhan bagi dia rasa kaya. Dan rasa kekayaan itu subjektif, tak boleh suka dengan kalkulator, tak boleh. Kerana rasa kaya itu bukan ada pada angka, tapi dia ada pada barakah. Kata Nabi SAW, wa ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah Ta'ala illa ja'alallahu qulubal mu'minin tafidu ilaih bil wuddi war rahmah. Satu orang hamba Allah ni yang berhadap hati dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada lain melainkan lillahi ta'ala, kerja buat dia lillahi ta'ala, keluar cari rezeki lillahi ta'ala, dalam duk cari urusan dunia ni dia berhenti untuk semayang lillahi ta'ala, bila mai gaji bulanan, sebulan ke 2 bulan cukup haul nisab, dia keluarkan zakat lillahi ta'ala. Tuhan limpahkan kekayaan pada dia, dia tak lupa pada fakir miskin, dia sumbang lillahi ta'ala. Dengar orang minta dana wakaf untuk bina masjid, tahfiz dan sebagainya, dia bagi walaupun dia pun tak terang mana, lillahi ta'ala. Satu orang yang hati dia ni hanya berhadap kerana Allah ni, kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala jadikan hati orang-orang yang beriman yang lain akan suka dekat dia, akan sayang dia, akan kasih pada dia. Orang yang jaga hubungan dengan Allah ni,
illa ja'alallahu qulubal mu'minin tafidu ilaih bil wuddi war rahmah. Allah bagi hati orang beriman yang lain jadi sayang ke dia, jadi suka dekat dia, jadi jatuh hati dengan dia, jadi respect dia, jadi hormat dekat dia. Wa kana Allahu ta'ala bikulli khairin ilaihi asra. Apatah lagi Allah akan hamburkan dekat dia, Allah akan limpahkan dekat dia kebaikan daripada segenap penjuru. Tuhan bagi dia buat apa pun jadi baik. Dia didik anak jadi berkat, jadi kebaikan. Dia buat kerja dia selesai dengan penuh keberkatan. Tuhan limpahkan kebaikan dekat dia. Dia jadi satu orang yang disenangi, satu orang yang orang suka, orang sayang ke dia, dan kerja buat dia teratur elok. Kunci dia apa? Man kanatil akhirah akbar hammi. Letak akhirat duk keutamaan dalam hidup. Letak dunia di genggaman, bukan dalam hati. Ulama pesan, akhirat duk dalam hati, dunia duk dalam genggaman. Siapa boleh buat lagu ni, elok kehidupan dia. Itulah orang tua-tua kita dulu. Dia kerja tak terang mana pun, tapi dia boleh besarkan anak dia 10-11 orang. Dia boleh. Cukup masa Tuhan izin dia pergi Mekah, kaki dia jejak tanah suci haram sampai dia ke Mekah. Padahal kalau fikir logik tak boleh. Dengan nak besar anak yang ramai, nak bagi mengaji sampai universiti, sampai berjaya, pergi ke semua, umur dia main 60 lebih, dia cukup duit himpun untuk pergi Mekah, pergi laki bini dengan mak ni pergi. Cukup. Pasal apa? Ini dia formula Nabi bagi. Hati dia berhadap kepada Allah, akhirat menjadi keutamaan. Anak-anak dididik dalam suasana agama, kehidupan dia mengutamakan akhirat daripada dunia. Dunia dia buh dalam genggaman tangan, tapi akhirat duduk dalam hati dia. Dia berjalan atas muka bumi ni, Allah berkatkan kehidupan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan muqaddimah yang ringkas itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan kitab Al-Jawahirus Saniyah في شرح العقائد العالية وأحكام الفقه المرضية وطريق سلوك الطريقة المحمدية. Baik, kita sampai pada muka surat 8. Muka surat 8 di bawah sekali. Muka surat 8 di penghujung baris di bawah. Ketahui olehmu, bawah sekali. Betul naik muka surat 9. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darani amin. Kata pengarang kitab kita Al-Allamah Al-Alim Al-Arif Al-Rabbani Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, pada muka surat 8 di bahagian bawah sekali, ketahui olehmu, naik muka surat 9, bahawasanya qudratullahi ta'ala itu tiada ta'alluq ia melainkan dengan mumkin. Kita sebelum ni tuan-tuan, bulan lepas kita bahas tentang apa dia sifat ma'ani. So panjang dah perbahasan kita. Yang kata sifat ma'ani itu apa? Kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin awjabat lahu hukma. Itu perbahasannya panjang, dan kita dah baca. Malam ni dia nak main perincian ta'aluk kepada sifat kudrah Allah. Kat kudrah tu maksud apa? Allah yang bersifat ia dengan sifat berkuasa, ataupun bolehlah kita gunakan Allah Maha Berkuasa. Kuasa Allah ni dia ada ta'aluk dia. Ta'aluk dia apa? Tempat nak gantung dia, tempat nak sangkut dia. Pasal dia main soalan-soalan pelik dalam minda kita ni. Dia timai, Allah ni bolehkah dia punya kuasa sampai dia buat satu Tuhan lain macam dia? Kan dia main. Kita mengaji akidah ni, dia nanti main. Allah tu Tuhan Maha Berkuasa. Bolehkah dia buat satu zat lain, zat yang syarik, yang sekutu dengan dia, yang seumpama macam dia? Kalau kata tak boleh, nampak macam Tuhan lemah. Pasal Allah itu kudrah dengan sifat kudrah dia tu. Ni dia nak mengaji ta'aluk ni. Ta'aluk ni, dia ta'aluk ni mesti ia ta'aluk melainkan pada mungkin sahaja.
Mungkin ni apa? Bukan pada wajibul wujud. Dia nak ulas tu. Pernah juga saya bulan lepas ke 2 bulan lepas saya sebut, ada orang dia terfikir, Tuhan ni boleh tak dia buat satu batu yang besar, satu benda yang besar sampai dia sendiri tiada kuasa untuk mengangkat benda tu. Itu soalan orientalis tu. Bila kita mengaji sifat 20 ni, dia main soalan-soalan ajaran sesat ni. Jadi kita nak, ulama nak ajak kita ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah ni, ta'alluq Allah yang bersifat dengan qudrah tu, ta'alluq dia lagu mana? Kata dalam kitab bahawasanya qudratullahi ta'ala itu tiada ta'alluq ia melainkan dengan mungkin. Maksud dia, Allah yang bersifat dengan qudrah, ta'alluq sifat qudrah itu hanya pada perkara yang mungkin. Sekali dia buat main hujah dah. Mungkin apa? Macam kita ni, mungkin. Kita ni mungkinul wujud. Tak wajib wujud ni. Kita ni tidak wajib wujud. Kita ni dengan izin Allah ada di sini lah ni. Dengan izin Allah duk ada atas ni. Dengan izin Allah duk ada atas kerusi. Dengan izin Allah duk di sila di bawah. Ni nama mungkin. Ada tak nama satu orang, contohnya nama Ibrahim ni, ada tak dia? Ada. Saya nampak tadi di masjid Sungai Limau. Dia ada dalam kuliah tadi. Ada tu wajib ke? Ada tu dah. Ada tu mungkin ada. Mungkinul wujud dia panggil, ataupun mungkin ada saja. Kewujudan kita tu bukan wajib. Ta'alluq qudrah Allah hanya pada benda mungkin. Macam inilah makhluk lah, cerita dalam makhluk. Maka tiada ta'alluq dengan yang wajibul wujud seperti zat Allah Ta'ala. Tak boleh ta'alluq sifat qudrah ini pada wajibul wujud. Apa tu wajibul wujud? Zat Allah. Macam tadi ya. Boleh tak Allah itu dengan sifat qudrah dia menciptakan satu zat yang lain seumpamanya? Jadi kita sudah letak satu zat yang wajibul wujud untuk Allah cipta. Jadi tak boleh. Jadi ta'alluq pada wajibul wujud tak terpakai. Tu kaedah dia mengaji gitu. Seperti zat Allah Ta'ala. Dan tiada ta'alluq pula dengan yang mustahil seperti syirik bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Tadi ta'alluq pada wajibul wujud tak boleh, ataupun ta'alluq pada perkara yang mustahil. Mustahil apa? Mustahil Allah ciptakan sesuatu yang seumpamanya atau lebih kuasa daripadanya. Itu nama dia syirik atau syarik, satu benda yang lain yang sekutu dengannya, mustahil. Jadi ta'alluq qudrah tidak boleh pada wajibul wujud. Ta'alluq qudrah tidak boleh pada perkara yang mustahil. Ta'alluq qudrah hanya pada mungkin sahaja. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, kita pergi lagi, panjang lagi ni. Kerana kelakuan qudrah mengadakan mungkin. Kita letak kita lah makhluk. Kelakuan qudrah itu sifat Allah yang kita mengaji dah hari itu. Apa maksud qudrah? Kuasa, berkuasa. Allah yang bersifat dengan qudrah. Dengan, kalau dalam kitab-kitab moden dia terjemahkan Allah yang bersifat dengan sifat berkuasa. Kalau kitab Baqarah diterjemahkan ataupun dimaksudkan dengan berkuasa, itu bahas panjang. Tak apalah, yang penting kita faham qudrah itu sifat Allah. Berkuasa, berkuasa. Tapi saya guna berkuasa kerana ada perbahasan dari segi kefahaman kalimah tu. Baik. Kerana kelakuan qudrah, sifat dengan sifat qudrah Allah itu, kelakuan dia mengadakan yang mungkin. Adakan makhluk, cipta manusia, cipta bukit bukau, langit, bulan, bintang, cakrawala, hatta alam yang kita tak dan teroka lagi pun, alam-alam yang luas ni, bima sakti yang sangat luas ni. Planet berapa juta
Bintang yang duk ada di langit pun manusia tak boleh kira. Yang duk ada di cakrawala. Tuhan cipta benda yang mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Kelakuan kudrah itu mengadakan mungkin dan mengadamkan dia. Itu kelakuan kudrah. Diciptakan sesuatu dan boleh bagi tak ada benda tu. Seperti kita. Boleh ada dan boleh sahaja tak ada. Macam mana? Dengan kehendak Allah. Ima dimatikan, ataupun boleh tak tanpa dimatikan tiba-tiba hilang. Kan selalu kita dengar gitu kan. Tu siapa punya qudrah iradah tu? Allah. Asbab dia macam-macam lah, makhluk haluh ke apa kan, tu asbab dia. Tapi hak keizinan dari segi iradah, dari segi ta'aluk qudrah tu, ta'aluk pada benda yang mungkin. Tadi dia ada duk semayang, saya nampak dia turun masjid, dia start motor balik, tu tak sampai rumah pun, bini dia kata. Tengok-tengok motor duk tungkat tepi jalan. Takkan orang tuan ni masuk dalam semak, pergi mana pula dah, cari dalam semak tak jumpa, pusing sampai 3 hari, panggil Jepang apa semua, bomba main cari tak jumpa. Hilang mana pula dah haji kita ni kan. Dalam doa ada tak ada. Dah kewujudan kita ni mungkin je tuan-tuan. Mungkinul wujud, bukan wajibul wujud pun. Tubuh yang lemah ni tak ada apa pun tuan-tuan. Dengan izin Allah di tempat tu tak ada. Tapi lepas beberapa hari jumpa duk ada, duk lena dalam belukak ke, dalam keadaan kusuk masai, terpinga-pinga. Tu cerita-cerita je kita dengar. Orang mengaji akidah, perjalanan yang jauh sampai ke Mekah tak mungkin. Dengan tubuh kita yang macam ni, nak menempuh perjalanan beribu-ribu batu, beribu-ribu kilometer, mana boleh sampai dalam tempoh yang ada. Tapi boleh tak dengan izin Allah? Allah nak satu orang itu tiba-tiba berada di sana? Boleh, dengan izin dia lah. Kita baca Isra' wal Mi'raj pada hukum akal. Sebab tu Isra' wal Mi'raj ni dia menguji keimanan, bukan menguji dari segi kecerdik. Kita terbang di atas tu laju beratus kilometer sejam, tapi kita bergerak tak dalam kapal terbang tu? Kan tubuh badan kita ni kalau kita laju jadi lagu mana? Kita tak boleh tahan kelajuan badan kita ni kalau terbuka lagu ni. Jadi dengan teknologi orang buat kapal terbang, duduklah kapal terbang tu terbang dengan berapa kilometer per jam, berapa ratus kilometer per jam, duduk ada di atas sana tuan-tuan. Tapi kita tak ada pun terus hoyong hayang duduk dalam kapal terbang tu, duduk elok aja pun. Tapi kalau buang semua dinding kapal terbang tu, nanti keluar habis lah. Nampak? Rasulullah diisra'kan dengan jasad, dengan roh dan jasad yang hak nampak dengan izin Allah. Pasal apa? Pasal wujudnya kita manusia ni pun mungkinul wujud. Panggil sidrah al-muntaha tu maksud apa? Penghujung yang dipanggilkan alam. Hak tak boleh pergi dah balik sana tu. Lagu mana? Wallahu alam. Jibril pun tak boleh pergi dah balik sana. Dekat tu je. Hak semua yang duduk di bawah ni, semua ni nama mungkin. Hatta malaikat semua sekali. Mungkinul wujud. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Panjang tentu. Dan kerana kelakuan qudrah mengadakan mungkin dan mengadamkan dia dan meniadakan dia. Adam tu maksud dia tiada, meniadakan dia. Dan zat Allah tiada menerima Adam. Ta'aluk qudrah ni hanya pada benda yang mungkin. Kemudian ta'aluk Allah tu mengadakan benda yang mungkin dan meniadakan. Tapi kalau kita kata qudratullah itu nak dita'alukkan pada wajibul wujud, tak boleh lah. Pasal apa? Pasal zat Allah tak menerima tiada. Zat Allah itu wajibul wujud. Tu alasan dia. Kerana wajib adanya. Ada apa? Kerana ada maujud. Kalau nak ta'aluk qudrah ni kepada mengadakan zat Allah, Allah mengadakan zatnya, benar tu. Itu dinamakan tahsilul hasil, menghasilkan benda yang dah hasil.
maka iaitu mustahil. Ini akli nah. Ngaji sifat 20 ni dia ada satu dalil dia panggil akli, dari segi akal. Sebab tu ta'alluq qudrah tak boleh pada benda yang wajibul wujud. Tak boleh. Dia mesti pada benda yang mungkin. Sebab bila ta'alluq pada mengadakan yang mungkin itu boleh tiada. Zat Allah tak boleh tiada. Zat Allah itu wajibul wujud. Oleh kerana ta'alluq hanya pada benda yang mungkin dan mengadamkan dia dan boleh meniadakan dia, maka tak boleh masuk zat Allah di situ. Maka kalau masuk juga, nama dia tahsilul hasil. Benda duk ada dah, duk nak hasil apa lagi? Kita ni tak ada lagi tahun 1965. Nak? Kita ada tahun 1966. Maka tahun 1965 kita tak ada, barulah boleh dihasilkan dengan kudrah Allah. Maka lahirlah kita 1966. 1965 tak ada, baru tak jadi tahsilul hasil. Tapi zat Allah itu wajibul wujud, bersifat ia dengan wujud, qidam, sedia ia, wal awwal wal akhir, baqa, mukhalafatul haudi yang kita mengaji tu tuan-tuan. Jadi macam mana nak adakan tahsilul hasil? Benda dah ada. Tu dalil akli. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Boleh tahu tuan-tuan? Tu kira ayat paling moden dah tu guna tu. Tak faham kita tak tahu. Baik. Kalau saya panjang lagi yang tu di bawah ni nanti, tuan-tuan akan nampak lagi. Kata dalam kitab lagi, demikian lagi. Yang tadi bahas dah, wajibul wujud selesai. Tahsilul hasil tak akan berlaku nah. Tahsilul hasil tidak akan berlaku. Ta'alluq qudrah pula yang kedua, tak boleh pada benda yang mustahil seperti syirik. Maka dia kata, demikian lagi dikatakan yang mustahil seperti syirik bagi Tuhan kita, iaitu tiada menerima wujudnya. Tak boleh ada lagi satu Tuhan lain. Tuhan dengan kudrahnya nak wujudkan satu Tuhan lain, itu nama dia syirik. Tak boleh. Tak boleh fikir ke situ. Sebab ta'alluq pada benda yang mustahil, iaitu tiada menerima wujudnya. Mustahil. Dan jikalau ta'alluq pada mengadamkan dia, dah kita kata mustahil bagi ada satu zat yang lain, kemudian kita kata nak bagi tak ada pula selepas tu. Contohnya ibarat Tuhan nak bagi ada, kemudian bagi tak ada, maka jadi dinamakan tahsilul hasil juga. Dia terbalik. Maksud dia, asal tak ada, takkanlah Tuhan kita nak ta'alluq qudrah dia pada benda yang mustahil. Tak boleh. Kerana tak mungkin ada zat lain yang dicipta, yang dibuat untuk seumpamanya syirik dengan dia atau sekutu dengan dia. Kemudian lepas tu dia berasa, ni duk lawan aku bagi tak ada balik lah. Tak ada balik itu nama dia tahsilul hasil. Yang tu pun tahsilul hasil juga, maksud dia balik kepada asal. Mustahil hukum dia. Maka jika ta'alluq pada mengadakan dia, maka dinamakan dia qalbul haqaiq, yakni bertukar hakikat yang wajib. Tadi daripada tak ada dibuat satu syarik atau satu sekutu bagi Tuhan, tak mungkin. Pasal apa? Yang tu nama dia qalbul haqaiq. Dari segi hakikat tu dah tukar, mana boleh begitu. Dan yang mustahil jadi harus keduanya, iaitu mustahil. Kemudian dia kata, kalaulah sekiranya tadi tahsilul hasil kembali pada tak ada, ataupun bagi ada yang sekutu dengannya, nama dia qalbul haqaiq, maka kedua-dua ni nama dia mustahil. Jadi ta'alluq tak boleh pada benda yang mustahil. Okey, so dua benda tuan-tuan. Ta'alluq hanya pada benda yang mungkin, ta'alluq tak boleh pada wajibul wujud, ta'alluq juga tidak boleh dengan yang mustahil bagi Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau tu faham tu kira elok dah lah. Maka jikalau ditanya orang, ini mengaji akidah, adakah Allah Ta'ala kuasa atas mengambil baginya anak
atau isteri, umpamanya atau sekutu. Kalau ditanya orang, maksud mai satu persoalan, boleh tak ataupun adakah Allah Ta'ala ni kuasa dengan sifat kudrahnya itu mengambil anak baginya atau mengambil isteri? Walaupun kita mengaji dah, dan lam yalid wa lam yulad, itu kita mengaji dalam suratul Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kalau dia main soalan kudrah, Allah kan bersifat dengan kudrah. Kadang-kadang otak manusia ni memang lagu tu, dia fikir macam dia ada anak, ada bini di rumah. Kan? Sebab ada tuan-tuan, orang dia kata Tuhan ni sunyi. Tuhan sunyi, maka dia ciptalah makhluk-makhluk dia untuk menghiburkan dia. Siapa aja akidah lagu tu? Mengaji dalam, kita mengaji dalam surah Ikhlas tu, baca terjemahan elok-elok, baca tafsiran ulama tu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rumusan intipati daripada suratul Ikhlas tu nak bagi tahu kata apa? Allah Tuhan yang esa. Kita mengaji dalam akidah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Maksud dia tak ada syarik, tak ada yang sekutu baginya, tak ada yang seumpamanya, dan tak boleh ta'aluk Allah itu kudrah nak buat yang seumpama dia, tahsilul hasil, qalbul haqaiq, tak boleh. Maka Allah itu lam yalid wa lam yulad, Tuhan tak beranak dan tidak diperanakkan. Mana mungkin satu orang yang mengaji agama dia boleh fikir Allah itu ketika ia tunggal, qidam, wujudnya qidam ia, kemudian dia sunyi. Sunyi itu sifat makhluk. Sunyi itu sifat makhluk. Lam yakul wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa pun sekufu dengan Allah. Maksud dia, Allah tak mengambil sifat makhluk. Sifat makhluk tu apa? Sunyi, bosan, letih. Ni mengaji ta'aluk qudrah ni sama juga tuan-tuan. Allah ini berkuasa buat makhluk sampai dia letih, boleh tak? Tak boleh, sebab ta'aluk pada benda yang mustahil. Mustahil Allah itu letih. Tu kita mengaji ta'aluk tak boleh pada benda yang wajibul wujud berkaitan zatnya sendiri. Ta'aluk tak boleh pada benda yang mustahil. Kita ialah buat rumah letih, rumah besar 3 tingkat buat, kan, buat letih, habis-habis buat rumah letih, esok buat pula. Tu qudrah ada kat kita, kuasa ada kita limited, teratur lah. Jadi kalau terfikir boleh atau tidak Allah itu kuasa buat sesuatu sampai dia letih, tak boleh, kerana letih sifat makhluk. Boleh dah Allah ni dia wujud qidam ia itu sedia kala itu sampai dia rasa sunyi? Tak boleh, kerana sunyi itu sifat makhluk. Jadi macam mana orang kata Allah, ada orang boleh dakwa, mengajak pula orang dengan agama kata Allah itu sunyi, maka dia cipta makhluk untuk menghiburkan dia. Kemudian kita lah kena hiburkan Allah dengan amal ibadah kita. Merepek tuan. Kita ni tak ada pun tak menambah kerajaan Allah, tak ada pun tak mengurang kerajaan Allah, ada pun tak menambah kerajaan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita duk baca ayatul kursi tu, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis mengaji tu. Tuhan itu wa huwal aliyyul azim, maha tinggi ia, penuh keagungan. Allah bukan nanti ada makhluk baru dia maha agung nah, tak. Bukan nanti ada malaikat dia yang beribu-ribu, yang banyak tak terkira baru Allah itu Al-Azim. Tak, Allah itu Al-Azim sedia kala dia. Nama dia tu nama Al-Azim, Tuhan yang maha agung. Bukan kerana ada makhluk yang hebat-hebat baru Allah agung. Tak, manusia ya, kalau dia satu orang raja, tak ada rakyat, orang panggil dia raja tak? Tak nama. Saya raja kawasan ni, mana rakyat hang? Tak nama raja. Manusia nama raja, nama pemimpin, kalau ada rakyat baru boleh nama raja.
kuatnya kerajaan tu, kuatnya raja sultan kawasan tu, semakin luas wilayah dia, semakin ramailah wilayah jajahan takluk dia, semakin banyak rakyat jelata dia, semakin berkuasalah dia. Tu makhluk. Allah itu Maha Agung, Maha Sempurna. Tak berhajat pun dia kepada makhluk. Yang berhajat Allahus Samad, kita yang duk bergantung ke dia, bukan dia gantung ke kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, balik tadi. Jikalau ditanya orang, adakah Allah Ta'ala kuasa atas mengambil baginya anak atau isteri, umpamanya atau sekutu dia nak kawan teman dia boring lah, tak beralam ni seorang-seorang. Ada orang fikir tu. Maka jika kita kata kuasa, kalau kita jawab Allah berkuasa dengan bersifat kudrah, maka jadi kita ta'aluk kudrahnya dengan yang bukan mungkin. Formula tadi kita sudah pun menjadikan ta'aluk kudrah itu pada benda yang bukan mungkin. Anak Tuhan maknanya Tuhan, isteri Tuhan maknanya Tuhan. Tak boleh lah. Ta'aluk mesti benda-benda mungkin saja. Kalau anak Tuhan manusia, itu bukan anak Tuhan, itu anak manusia. Kalau isteri Tuhan itu bukan bersifat ia seperti Tuhan, bukan zat ia seperti Tuhan, maknanya itu bukan Tuhan, itu manusia. Itu nama kesesatan. Manusia ni bila Tuhan sesatkan dia, habis dia tak nampak lah. Dari segi akal pun boleh terima logik dah tuan-tuan. Kita, anak kita, manusia ke kucing? Ini logik. Mana ada anak berapa orang dah? 3 orang. Aku tengok lah rumah ada 2 orang ya. Tu seorang lagi dapur. Mana? Tu dia makan nasi tu. Tu kucing. Anak aku juga. Boleh ke tuan-tuan? Itu contoh mudah ni lah. Jadi kalau Tuhan tak bantu kita ni tuan-tuan, manusia akan sesat. Mana boleh anak kepada kita bukan macam kita. Dia memang dilahirkan seekor kucing, tapi dia anak aku. Boleh gitu. Tu semana kena piceng lah, ada masalah tu. Anak ada 2 orang je, tapi dia anggap yang tu anak. Anggap bukan anak. Tu kalau dari segi logik pun tak boleh terima tuan-tuan. Macam mana Allah, zat yang maha sempurna, zat yang tidak ada kekurangan, mengambil anak yang mungkin sahaja, mungkinul wujud. Wujudnya boleh ada, boleh tak ada. Ada sakit, demam, tak, ada kelemahan. Takkan isterinya takkanlah macam tu. Maka dia kata dalam kitab ni, dia kata maka jadi kita ta'aluk kudrahnya dengan yang bukan mungkin. Seperti kita ketahui kudrah tiada ta'aluk dengan yang bukan mungkin. Tak boleh. Dan jika kita kata tiada kuasa, tapi kalau pula orang tanya, boleh tak Allah Ta'ala itu kuasa atas mengambil baginya anak atau isteri atau seumpama sekutu baginya? Kalau kita jawab kuasa, maka jadi ta'aluk pada benda yang bukan mungkin, terbatal, tak terpakai. Tapi kalau kita kata Allah tidak berkuasa, kita dah menafikan kudrah pula. Maka sebenarnya kita sabitkan baginya, bagi siapa? Bagi Allahnya, tunya Allah. Maka kalau kita kata tiada kuasa Allah itu, maka sebenarnya kita sabitkan baginya lemah. Kita telah letakkan sifat lemah pada Allah, dan iaitu kekurangan maha suci Allah daripadanya. Sagi ulama ajak macam mana nak selesaikan soalan ni. Kalau jawab berkuasa, Allah ambil isteri dan anak seumpamanya, maka kita ta'alukkan kudrah tu pada benda yang bukan mungkin. Tak boleh, terbatal. Tapi kalau kita kata tiada kuasa Allah untuk mengambil isteri, anak dan seumpamanya, maka kita letak sifat lemah pada Allah. Maknanya Allah ni lemah lah, tak berkuasa lah dia, maha suci dia daripada sifat itu. Baik, apa jawab dia? Jawab, ni istimewa kitab lama ni, kerana dia akan jawab bahawa engkau kata bahawasanya soal ini mustahil. Soalan tu pun mustahil dah. Tak.
Soalan yang mustahil. Soalan yang orang kata apa? Tak patut tanya. Tuan-tuan tengok soalan dia apa? Adakah Allah Ta'ala kuasa atas mengambil baginya anak? Adakah Allah Ta'ala kuasa, Qudrah ta'aluk dia mengambil anak? Ta'aluk dia pada mungkin ke bukan mungkin? Pada bukan mungkin. Sebab kalau anak pada Tuhan, misi Tuhan. Jadi wajibul wujud. Wajibul wujud sudah jadi tahsilul hasil. Tak boleh Pasal apa? Pasal soalan itu mustahil. Tapi kalau soalan tu macam ni, adakah kuasa Allah atas mengambil baginya malaikat untuk macam ni cabut nyawa, yang ni kerja dia jaga syurga, boleh tak? Boleh. Pasal ta'aluk qudrah itu pada mungkin. Boleh aja malaikat Jibril, ini tugas dia. Malaikat ni ini. Jumlahnya Allah tentukan. Ta'aluk benda mungkin, boleh. Tapi ta'aluk pada anak, soalan pun mustahil dah. Okey, maka jawab dia, soalan ini mustahil. Satu, tu jawapan pertama. Dan qudrah Allah tiada ta'aluk kepada yang wajib dan mustahil. Qudrah Allah ni tak boleh ta'aluk pada benda yang wajibul wujud, seumpamanya, ataupun mustahil ada anak. Maka yang demikian tiada dinamakan lemah, kerana tiada ta'aluk ia daripada permulaannya. Start soalan pun dah mustahil dah, maka tak nama kita kata Allah itu lemah. Kerana apa? Kerana soalan itu soalan yang mustahil. Tak boleh ta'aluk pada benda yang mustahil. Bila tak boleh ta'aluk pada benda yang mustahil, kita tak namakan Allah itu lemah, kerana soalan itu yang mustahil. Maka yang dinamakan lemah, maka adabnya dijawabkan. Ni ulama ajak pula kita nak jawab yang berkait dengan Allah ni, ada lapik-lapik dia, ada adab dia kita nak jawab. Katanya, dengan tiada ta'aluk qudrah Allah yang mustahil, maka jangan dikatakan tiada kuasa mengadakan yang tersebut itu, kerana jahat adab serta Tuhan kita perkataan tu. Cermat ulama-ulama di karang kitab. Mai katalah orientalis ke, mai ajaran sesat ke, mai apa katanya, boleh dah Allah Ta'ala kuasa atas mengambil baginya anak dan isteri? Soalan tu jawabnya macam mana? Jangan jawab tiada kuasa, kerana jahat adab dengan Tuhan. Jangan jawab tiada kuasa Allah mengambil isteri dan anak, nampak tak ada adab dengan Tuhan. Tapi jawab dia lagu mana? Jawab dia tiada ta'aluk. Ni tu, sebab tu kena mengaji akidah ni. Sebab kita mengaji mengenal Allah, bukan mengenal makhluk, mengenal Allah. Tiada ta'aluk qudrah Allah pada benda yang mustahil. Soalan hang mustahil, jadi tak boleh ta'aluk pada benda mustahil. Selesai. Tu tujuan mengaji. Kalau tidak, kita letak Allah tu macam makhluk. Soalan dia tadi soalan makhluk. Allah kuasa mengambil anak. Kan macam mana tu? Mustahil lah. Sebab anak itu adalah makhluk. Kalau anak itu dinamakan sebagai Tuhan, maka jadi mustahil. Kalau anak itu nama makhluk, maka tak jadilah dia seperti Tuhan. Maka soalan itu mustahil. Maka ta'aluk qudrah tak boleh pada benda yang mustahil. Itu adab dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan asal keluar masalah ini seperti barang yang dihikayatkan setengah ulama daripada Iblis. Iblis itu, ianya itu laknat Allah, bahawasanya ia datang kepada Nabi Idris alaihi salam dengan kulit telur. Tuan-tuan, ni ada satu hikayat. Mai Iblis laknatullah, buat mai kulit telur. Kulit telur ni buat mai.
Maka bertanya ia akan dia, tanyalah iblis kepada Nabi Allah Idris alaihi salam dengan katanya, adakah kuasa Allah bahawa memasukkan dunia ini di dalam kulit telur ini? Ini soalan Pak Isa. Usuluddin, Jabatan Akidah, Markah 10. Jawab tuan. Kan? Jawab guna ni ngaji ta'alluq ni. Malam ni kita mengaji ta'alluq tuan-tuan. Mengaji ta'alluq ni tuan-tuan, mengaji kalau di pondok lama. Bukan ngaji satu malam. Mengaji sampai faham sungguh. Biasa kita mengaji hak sifat aja kan. Qudrah, iradah, ilmun, hayat, syamak, basar, kalam. Macam tu ya. Tapi dia mengaji ta'alluq ni dia dalam. Sebab dia berkait dengan nak tolak, nak tolak soalan-soalan yang sesat ni. Mai iblis kepada Nabi Idris alaihi salam, buat mai kulit telur. Kata kat Nabi Idris, boleh tak Allah Ta'ala yang bersifat ia dengan kudrah, berkuasa ia untuk memasukkan dunia alam yang luas ni ke dalam kulit telur? Okay. Baik. Maka jawab Nabi Idris, kuasa Allah memasukkan dunia ini di dalam lubang jarum ini, yakni jarumnya yang pada tangannya, kerana ia duduk berjahit, bukan berjabat tuan lah, duduk berjahit, ada jarum tangan dia. Maka kata Nabi Idris alaihi salam, berkuasa Allah Ta'ala memasukkan dunia ini dalam lubang jarum ni. Itu jawapan para Nabi. Apa ulasan dia? Tengok. Maka tiada ditafsirkan jawabnya oleh Nabi Idris alaihi salam, tidak diperincikan, kerana ia tahu bertanya iblis bermain-main jua kehendaknya. Iblis ni tujuan dia nak main je, bukan dia tanya nak jawapan, dia tanya nak main. Maka dalilnya itu iaitu dicucukkan satu matanya dengan jarum yang pada tangan, jadi buta sebelah mata iblis, jadi kafarah dosa. Ni Nabi lah, Nabi ada mukjizatnya. Tuan-tuan nak cucuk iblis dengan jarum tak ada, tak jumpa pun. Dicucuknya maka buta, jadi kafarah dosa, yakni dijadikan balas pertanyaan yang sia-sia itu. Soalan tu soalan mustahil, soalan yang sia-sia. Maka dijawabkan dia setengah ulama, iaitu jika dikehendaki dibesarkan lubang jarum daripada dunia ini. Ni ulama jawab ni. Nabi Idris tak jawab. Nabi Idris kata, dia tanya soalan, boleh tak Allah memasukkan dunia ke dalam kulit telur ni? Kata Nabi Idris alaihi salam, Allah boleh memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang kecil ni. Maka ulama jawab. Okay? Dalam riwayat kata Nabi Idris cucuk mata iblis. Iblis tu mai dalam rupa manusia, dicucuk mata dia. Kemudian ulama jawab, jika dikehendaki dibesarkan lubang jarum daripada dunia ini, kemudian dimasukkan ia di dalamnya. Satu. Atau kecil dunia daripadanya, kalau Allah kehendaki. Maksud dia mungkin. Ta'alluq qudratullah pada benda yang mungkin, boleh tak? Boleh. Sama ada ulama kata, kalau dikehendaki dibesarkan lubang jarum ni sehingga dunia menjadi kecil, atau dikecilkan dunia daripada lubang jarum, maka dengan kehendak Allah boleh masuk. Pada benda yang mungkin boleh sahaja. Baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala amat kuasa atas yang demikian. Akal tak boleh terima, tapi Allah berkuasa. Allah berkuasa untuk memasukkan sesuatu yang dipikir tak boleh, tapi Tuhan boleh. Tadi kita ulas sikit. Dan jikalau dikehendaki dunia sebesar-besarnya dan lubang jarum sekecil-kecilnya, dan Allah boleh juga dikehendaki Tuhan jadikan dunia sebesar-besarnya dan lubang jarum sekecil-kecilnya, maka yang demikian itu tiada terima akal masuk jarum yang besar di dalam jisim yang kecil, iaitu mustahil. Maka adalah maksud iblis hendak memadamkan nur iman orang mukmin, maka dibalas oleh Nabi Idris dengan buta nur matanya, supaya jadi balasnya jazaa'an wifaqa. Kesimpulan dia apa tuan-tuan?
dengan kudrah Allah pada benda yang mungkin Tuhan boleh buat. Tapi soalan iblis itu soalan mempermain-mainkan. Soalan mempermain-mainkan. Boleh sahaja Allah Ta'ala mengecilkan dunia yang besar ini, lebih kecil daripada lubang jarum. Kehendak Allah boleh. Nah, boleh sahaja alam yang luas ini dikekalkan besarnya dan jarum yang kecil itu dikekalkan kecilnya. Allah boleh buat. Tapi nak bagi tahu dekat kita, soalan itu soalan yang mustahil pada akal, bukan mustahil pada akal. Maka iblis ni tujuan dia nak padamkan nur iman, nak bagi jadi sanksi dengan kudrat Allah tu, dengan perkuasanya Allah, berkehendaknya Allah Ta'ala pada sesuatu tu. Dia nak bagi kita sanksi, maka dia main soalan-soalan macam tu. Padahal soalan itu soalan wallahu a'lamu bis-shawab. Ini kita akan sambung. Ketahui olehmu pula bahwasanya tiada memberi bekas bagi kudrah. Wallahu a'lam. Ni kalau baca ni dia akan pi sampai muka surat belakang. Dia akan masuk pula nanti bahwasanya iradah Allah Ta'ala itu tiada ta'aluk ia melainkan dengan segala mungkin jua. Nanti kita akan mengaji kudrah dengan iradah itu, ta'aluk dia. Nanti dia main panjang perbahasan ta'aluk tu pula. Kira banyak tuan-tuan baca tu kat semuka kat. Tak lama ni tak kata kan. Yang nampak lagu duk mata kuih kecil lah, tak boleh cukup. Kitab-kitab lama ni dia gitu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 1 minit saya buat satu kesimpulan supaya tuan-tuan balik buat bekal. Pertama sekali hak kita mengaji hari ini ialah berkaitan sifat kudrah Allah, ta'aluknya. Ta'aluknya hanyalah pada perkara yang mungkin dan juga bukan perkara yang mustahil. Ta'aluk tidak boleh pada wajibul wujud, ta'aluk tidak boleh pada perkara yang mustahil. Kalau ta'aluk pada perkara yang wajib, maka menjadi tahsilul hasil. Kalau ta'aluk pada perkara yang mustahil, maka jadi qalbul haqaiq. Dah tukar daripada hak sebenar jadi tukar. So soalan yang mustahil tidak akan boleh menjawab soalan ini. Kalau soalan itu soalan mustahil, boleh tak Allah Ta'ala itu mengambil anak baginya, kuasa untuk mengambil isteri dan anak bagi dirinya, maka soalan itu mustahil. So ta'aluk pada benda yang mustahil tak ada jawapan, tak boleh. Maka jawapan ulama ajak, jangan jawab tiada kuasa kerana jahat adab dengan Allah. Maka dijawab tidak boleh ta'aluk pada perkara yang mustahil. Mustahil Allah mengambil anak, mustahil Allah mengambil isteri, mustahil Allah mengambil sekutu bagi dia. Itu hak kita mengaji hari ini. Yang bahas panjang tu semua tuan-tuan untuk dia punya intipati dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang baik tu daripada Allah, salah silap terkasar bahasa saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.